Baiklah murid-murid, bubuhan di kedai ini kelihatan segar. Banyaknya pilihan. Buah mana yang cikgu nak pilih? Kalau murid-murid nak tahu kenapa tiba-tiba cikgu ceritakan tentang buah-buahan, pastikan murid-murid bersama-sama dengan cikgu sehingga ke akhir kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang cikgu sayangi. Diharapkan semua murid berada di dalam keadaan yang sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Untuk makluman murid-murid, pada minggu ini kita masih lagi di dalam tema 3 iaitu pentingkan kebersihan dan kesihatan. Baiklah murid-murid, untuk tidak membuang masa, cikgu ingin nyatakan bahawa pada hari ini kita akan belajar di dalam unit 8 iaitu menu sihat. Dan tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah tembikai. Pada hari ini juga cikgu akan memberi fokus kepada kemahiran menulis. Baiklah murid-murid, seperti biasa sebelum kita teruskan pelajaran kita, mari kita lihat standard kandungan pelajaran kita pada hari ini. Untuk makluman murid-murid, standard kandungan pelajaran kita pada hari ini ialah 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.2.3 iaitu mencatat maklumat tentang sesuatu perkara. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Untuk makluman murid-murid, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, cikgu harap murid-murid dapat pertama, membaca dan memahami petikan. Kedua, cikgu harap juga murid-murid dapat mencatat maklumat berdasarkan bahan yang diberikan. Cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks bahasa Melayu masing-masing. Murid-murid boleh membuka halaman 48. Mari kita belajar buku teks halaman 48 bersama-sama dengan cikgu. Tahukah murid-murid, ini buah apa? Tentu murid-murid tahu, ini ialah buah tembikai. Buah tembikai boleh dimakan begitu sahaja atau tembikai juga boleh dijadikan sebagai jus. Okey, jadi tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah tembikai. Murid-murid boleh membaca petikan yang diberi di dalam buku teks murid-murid bersama-sama dengan cikgu. Kulit tembikai hijau. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini manis. Tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Vitamin ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Antaranya termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit. Jadi cikgu harap murid-murid telah memahami kebaikan dan khasiat buah tembikai. Sebenarnya selain daripada tembikai, buah-buahan lain juga turut mempunyai berbagai khasiat. Baiklah murid-murid, pada hari ini murid-murid perlu mencatat maklumat berdasarkan bahan yang telah kita baca. Jadi murid-murid perlu melengkapkan peta pokok yang diberikan di dalam buku teks murid-murid. Okey, tajuk utama kita ialah tembikai.
Jadi tembikai ini boleh kita bahagikan kepada rupa, cara makan dan khasiat. Mari kita lihat tembikai dari segi rupa tembikai. Okey, tembikai sebenarnya berkulit hijau. Dan tempat kosong seterusnya ialah murid-murid perlu mengisi bagaimana kita dapat bayangkan rupa tembikai yang lain. Selain daripada kulitnya yang hijau, apa lagi yang murid-murid boleh ceritakan tentang tembikai berdasarkan petikan yang telah kita baca tadi? Ya, warna isinya merah dan kuning. Selain itu, mari kita lihat cara makan tembikai. Okay, cara yang pertama ialah kita boleh makan tembikai begitu sahaja. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Dan untuk khasiat tembikai pula, tembikai mempunyai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Selain itu, tembikai juga dapat mencegah penyakit. Contohnya, sakit kepala dan sakit kulit. Jadi, murid-murid perlu menulis peta yang cikgu nyatakan ini dan lengkapkan peta ini di dalam buku tulis murid-murid. Seterusnya, untuk latihan kedua pada hari ini, murid-murid boleh membuka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 di halaman 52. Mari kita lihat latihan yang perlu murid-murid lakukan bersama-sama dengan cikgu. Baiklah murid-murid, seperti biasa sebelum kita mulakan latihan, murid-murid perlu biasakan diri membaca arahan yang diberi. Teliti gambar dan catat maklumat. Gambar menunjukkan menu berkhasiat. Gambar pertama ialah 6.45 pagi. Dan disediakan bijirin, tembikai, roti bakar, telur dan susu. Pada pukul 1 tengah hari, terdapat agar-agar, sup sayur, nasi kukus, jus buah dan ikan bakar. Tetapi murid-murid perlu mengkelaskan makanan yang diberi kepada 3 kategori. Berdasarkan menu berkhasiat yang telah kita bincangkan tadi, murid-murid perlu membahagikan makanan-makanan tersebut kepada beberapa kategori, iaitu pertama ialah sarapan. Murid-murid perlu menulis jawapan yang diberi di tempat kosong yang disediakan. Mari kita lihat makanan yang sesuai diletakkan sebagai sarapan. Okey, yang pertama ialah susu. Kedua, bijirin. Yang ketiga ialah telur. Dan yang keempat ialah roti bakar. Keempat-empat makanan ini sesuai dijadikan sebagai sarapan. Okey, untuk 2 lagi kategori selain daripada sarapan ialah pencuci mulut dan makan tengah hari. Makanan yang sesuai dijadikan sebagai pencuci mulut ialah tembikai. Selain itu ialah agar-agar. Dan untuk makanan tengah hari, murid-murid boleh menulis nasi kukus, ikan bakar dan sup sayur. Untuk minuman pula, murid-murid boleh menulis jus buah sebagai minuman untuk makan tengah hari. Jadi murid-murid boleh melengkapkan peta yang diberikan berdasarkan gambar di atas di dalam buku aktiviti murid-murid.
Seterusnya, murid-murid boleh membuka buku aktiviti yang sama di halaman 53. Murid-murid perlu menulis 4 kelebihan tahu bakar. Murid-murid perlu baca teks dan tulis maklumat. Murid-murid boleh membaca petikan atau teks yang diberi bersama-sama dengan cikgu. Tahu bakar warung Pak Busu. Pak Busu menjual tahu bakar. Rasa tahu bakar Pak Busu enak. Tahu bakar Pak Busu juga tidak berminyak. Dalam tahu bakar ada timun, tauge dan sengkuang. Sayur-sayuran ini mengandungi vitamin. Tahu bakar ini dimakan dengan kuah kacang. Kacang mengandungi protein yang berguna untuk membina tubuh. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kelebihan tahu bakar. Antara kelebihan tahu bakar ialah tahu bakar rasanya enak. Selain itu, tahu bakar juga tidak berminyak. Dan yang ketiga, tahu bakar juga mempunyai vitamin. Dan akhir sekali, tahu bakar juga mempunyai protein. Jadi, murid-murid boleh menulis kelebihan tahu bakar yang telah kita bincangkan tadi di dalam tempat kosong yang disediakan. Okey, untuk jawapan yang pertama, tahu bakar rasanya enak. Dan yang kedua, tahu bakar juga tidak berminyak. Selain itu, tahu bakar turut mengandungi vitamin. Dan akhir sekali, tahu bakar juga mengandungi protein. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung kelas. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat siapkan latihan yang telah cikgu berikan. Sekiranya murid-murid menghadapi sebarang masalah semasa menyiapkan latihan, murid-murid boleh menghubungi guru mata pelajaran Bahasa Melayu yang terdapat di sekolah murid-murid. Dan sentiasalah jaga diri dan jaga kesihatan. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam kelas yang akan datang. Thank you.